Setiap manusia memang nak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan nakkan di akhirat. Hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan yang terbesar. Itu jadi matlamat utama. Kadang-kadang ada orang cakap ada banyak duit tentu-tentu bahagia. Sebab keadaan memikirkan keadaan dia yang tak berduit. Kadang-kadang lah. Jadi akhirnya pada satu keadaan bila kita ada duit banyak, kita boleh bayar berpuluh ribu, berpuluh juta pun boleh bayar. Tapi kita dilanda penyakit virus yang pelik, namanya COVID-19. COVID-19 orang balik pulau tak faham, COVID-19 pun dia faham. Macam tu. Dia kena COVID-19, dia terlantar. Sebab bukan semua orang boleh menghadapinya tu dengan baik. Dia tengok keadaan condition badan kita. Masuk dalam hospital, dia boleh bayar berpuluh ribu, tapi bila makin lama keadaan makin merosot, nak menunjukkan apa? Duit tak boleh nak beli sihat tu. Duit tak boleh nak beli sihat. Contoh ada orang dia mengidap penyakit kanser, kan? Dia buat apa? Dia buat kemoterapi. Ada orang dia buat kemoterapi, mati sel-sel kanser tu. Tapi ada juga yang buat kemo, beranak pinak lagi sel kanser tu. Jadi itu bukan kerja kita, kan? Maknanya kita usaha saja, tapi Allah Ta'ala juga menentukan. Macam kita tadilah, bayar 10 ribu masuk hospital, elok. Ada orang bayar sampai 20-30 ribu, tak elok. Contoh anak-anak kita gini, kan? Kita berkira hantar anak kita, ni contohlah, berkira hantar anak kita belajar sekolah agama sekarang mahal, sampai 500 ke 700 ringgit sebulan. Belajar dekat sekolah agama swasta, mahal. Baik hantar sekolah biasa. Ayat dia baik hantar sekolah biasa. Cakaplah nak hantar sekolah agama tapi tak mampu, sudahlah, kan? Dia kata 700 sebulan, gila betul. Yang seorang gila bab 1 kan? Gila babi kan? Dia cakap macam tu. Tapi akhirnya apabila dah dewasa, anak dah rosak, anak-anak rosak akhlak, bayar 20 juta sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak. Masa tu dia teringat, kalaulah dulu aku melabur 700 ringgit sebulan untuk pendidikan agama anak aku, contohlah, kan? Masa tu lah kita tahu nilai. Itu contohlah. Jadi perlu diingat, segala sesuatu mesti ada tandanya, termasuk jugalah untuk bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tu sebab dikatakan janganlah kerja kaya. Jangan ajar anak keluarga kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita ni, jangan ajar mereka tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya satu hari nanti kita akan sadar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Contoh malam ni, kan, free ya tuan-tuan datang malam ni. Bukan kan masuk konsert kan kena bayar. Masuk konsert kena bayar. Kan ada yang sampai 500 ringgit supaya dia boleh duduk doket, boleh tengok bulu hidung penyanyi tu. Punya sanggup bayar 500 ringgit seat depan sekali. Meloncat-loncat penyanyi tu. Tengok. Puas hati dia. Kan? Konsert kena bayar. Datang syamah mana kena bayar? Malahan kalau menurut firasat saya, kalau tak betul-betul lah, dah lah free, dapat makan pula lepas syamah. Contoh ya tak tahulah, ni saya agak-agak lah. Saya agak-agak. Sebab nama masjid pun Masjid Al-Ihsan. Takkan tak ada makan. Macam itulah kan. Kalau tak ada, pergilah order copek, kan? Macam tu. Jadi makna kata, kalau kita tengok rezeki, kan, mana kita tahu? Ni tak ada kena bayar pun datang. Nampak? Tapi tanda-tandanya sebagaimana Allah Ta'ala ada sebut. Kalau bahagia ni ada tandanya juga. Bahagia ni pun ada tandanya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nampak? Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nampak? Dia tak cakap benda yang sia-sia. Dan orang-orang menjauhkan diri daripada perbuatan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi makna kata dalam hal ini kita nampak dah dia beritahu dah dalam tu. Tu sebabnya Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Nabi kata syurga bagi orang kafir. Apa maksud penjara? Bukan semua benda kita boleh buat dalam dunia ni. Bukan ikut suka ya, kan? Bukan ikut suka. Dan semua ada peraturan dia. Nak makan, bukan semua benda boleh makan. Nak menyimpan duit dekat dalam bank, bukan semua keadaan dibenarkan dalam Islam. Kan kena cek sistem perbankannya tu pakai sistem perbankan mengikut syariah ataupun tidak. Dia tahu ini bagus weh, interest dia tinggi kan. Dia lah cakap dapat faedah. Wahal dah beritahu dah segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Itu riba ustaz, bukan interest. Dah ayat dia lah. Contohlah kan. Jadi makna kata susahlah, interest tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh. Apa yang boleh ni? Contoh kan. Jadi itu sebab dia katakan dunia ni penjara bagi orang mukmin. Dan orang mukmin hanya akan rasa lega dan juga terlepas tatkala dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab bila dah mati tak ada peraturan lah. Suka hatilah kita nak mandi tak nak mandi. Suka hati orang akan mandikan kita. Suka hatilah kalau tak semayang tak nak semayang. Memang dah tak boleh semayang, orang lain semayangkan kita. Kalau nasib orang tu malah dia tanam dapat di rumput kita ditanam saja. Tah mana lubang dia sumbek itu dia kambus kan dah letak pokok atas tu. Tak ada siapa pun tahu kita ditanam di situ. Contohlah. Tu macam mana? Kan sebab kita dah mati. Itu sebab dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Tu ada orang tanya, dia kata orang kafir ni macam mana ustaz, kalau orang kafir ni dia buat baik takkan tak ada balasan untuk dia? Kan orang Islam juga dapat pahala, habis orang baik, orang kafir ni. Jadi Allah tu maha adil pada orang yang bukan Islam, orang yang kafir. Allah Ta'ala bagi juga ganjaran kat dia, tapi Allah bagi masa bila? Allah bagi atas dunia lagi. Tu sebab kita tengok orang tu tak semayang tapi kaya. Orang tu tak semayang, tak puasa, tak apa, tapi kaya-kaya. Kita ni semayang hari-hari kat Masjid Al-Ihsan ni, duit ngam-ngam ni. Kan? Duit air citra pun dah habis. Contohlah kan. Baru dapat air tu dah habis. Kan? Habis untuk kaya. Contohlah kan. Jadi nak bagi tahu sebenar-benarnya yang paling pentingnya adalah ganjaran di akhirat. Kita nak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.